Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Faslun fima yubtilu salata. Faslun, ini satu fasal pada membicarakan tentang perkara yang membatalkan solat. Waladhi yubtilu salatal munaqidata umurun, dan yang membatalkan solat yang sedang didirikan itu ada beberapa perkara. Al-mazkur minha huna ahadu asyara syai'an. Yang disebut antaranya di sini ialah 11 perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-kalam, berkata-kata, ay an-nutqu bi kalamil bashar, iaitulah melafazkan kata-kata manusia bi lughatil arab, sama ada dengan bahasa Arab, au wa bi ghairiha, dan juga selain daripada bahasa Arab pun batal. Bi harfaini fa aksar, dengan 2 huruf atau lebih. Jadi bahasa Arab tu dengan 1 huruf pun ada makna. Kalau bahasa lain payah juga nak dapat bahasa dengan 1 huruf ada makna kan. Jadi kalau 1 huruf yang mempunyai makna pun batal. Kalau 2 huruf lagilah batal, dengan 2 huruf fa aksar atau lebih. Fuhima, sama ada ia difahami, ka kum. Kalau dia kata kum 2 huruf kan, qama yaqumu kum, fi'il amr, batal. Walau limaslahati salati, sekalipun untuk tujuan kebaikan solat. Kaqaulihi la takum, seperti kalau dikata la takum, jangan berdiri. Dia cakap ke imam dia, rakaat keempat dia nak berdiri ke rakaat kelima, maka makmum kata la takum, jangan berdiri, batal lah solat makmum tu. Atau makmum tu kata oh kau duduk, batal. Jadi afuhima, sama ada 2 huruf tu difahami atau amla, atau tidak difahami. Ka'an, kalau dikata an ni kalimah huruf, harf, tak ada makna dia, kecuali kalau diganding dengan kalimah yang lain, kalimah isim kan, barulah kalimah huruf tu ada makna. An, min, man, man tu adalah makna. Sebab itu isim istifham. Kalau min, dia huruf, dia tak ada makna, kecuali kalau ada kalimah selepas dia baru dia makna. Jadi 2 huruf batal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya solat ini tidak sepatutnya di dalamnya ada sesuatu daripada kata-kata manusia. Wal harfan min jinsil kalam, 2 huruf tu daripada jenis kata-kata lah juga, tak kira orang faham ke tak faham ke. Tapi orang lah yang menyebut, yang melafazkan kata-kata tu, batal. Wa takhsisuhu bil mufham, dan mengkhususkan 2 huruf tu dengan perkara yang difahami faqat sahaja. Istilahun hadisun linnuha, ia hanyalah satu istilah yang baru dibuat oleh ulama nahwu. Sebenarnya apa dia tak faham pun batal, cumanya bagi ulama nahwu kalam tu ada yang difahami, ada yang tidak difahami. Ada daripada 2 kalimah, ada pada 1 kalimah, 2 kalimah, 3 kalimah kan. Yang 1 kalimah tu contohnya kum, ki, tu 1 kalimah tapi difahami. Itu yang penting bagi ulama nahwu tu boleh difahami. Okey. Au harfun mufhamun, ataupun 1 huruf yang dapat difahami. Nahwu ki, min al-wiqayah, iaitu waqayaqi ki, artinya selamatkan diri ataupun berlindung, ataupun mengelak, samalah maknanya. Ki juga makna dia. Batal walaupun 1 huruf. Contohnya dia tengah solat, orang bekerja kat depan dia tu, tiba-tiba jatuh benda dekat atas kan, jadi dia ni terperasan, dia berjerit ki, batal solat dia walaupun 1 huruf. Sebab kalau orang Arab lah, bila
orang sebut ki, dia tahulah itu suruh mengelak kan. Jadi faham, batal. Atau asal daripada wa'a ya'i wa'yan. Jadi amar dia faham, batal. Walaupun satu huruf saja, ain. Sedarlah wa'a ya'i wa'yan, sedar kan. Jadi kawan dia tu semayang sebelah dia, main-main. Jadi dia kata nak supaya kawan yang solat sebelah dia tu solat betul-betul, dia kata batal, sebab difahami. Maka kalau tak difahami, tak batal satu huruf. Contoh dia kata tak batal, tak faham kan. Wa kadza maddah, huruf maddah kan, huruf mad alif wa ya yang terletak ba'da harfin, selepas mana-mana huruf lah. Wa illam yufham nahu hamzah campur alif jadi tak batal, tapi campur alif maddah, alif huruf mad jadi panjang tu batal, sebab ada dua huruf. Wal mad, huruf mad tu alif wa ya. Fal mamdud, huruf yang panjang fil hakikah, pada hakikatnya dua huruf, harfan. Bacaan yang panjang pada hakikatnya ada dua huruf. Contohnya kalau satu huruf kalau dah berarti dia dicampur satu huruf maddah. Kalau campur waw maddah jadi u, campur ya maddah jadi i. Panjang, jadi dua huruf batal. Kalau tak batal, kalau tak ada makna. Kalau ada makna, dia kata menunjukkan dia sakit kan, makna sakit kan, batal lah, sebab ada makna. Wa yustasna min zalika ijabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijabatun Nabi, dan dikecualikan daripada yang demikian itu menjawab akan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, ketika Nabi masih hidup, mimman nadahu, kepada orang yang dipanggil oleh Nabi. Jadi kalau orang tu menyahut tak batal. Seperti sahabat tu, kisah sahabat yang sedang solat, Nabi panggil dia tak menyahut. Sampai habis solat, Nabi tanya, mengapa kau tak menyahut ketika aku panggil? Dia kata, aku sedang solat ya Rasulullah. Maka Nabi pun bertanya, adakah kau tidak membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai sekalian orang beriman, sahutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika dia menyeru kamu pada perkara yang menghidupkan kamu, iaitulah menghidupkan iman. Jadi ada perintah daripada Allah Ta'ala supaya menyahut seruan Allah dan Rasulnya walaupun dalam solat. Wa talaffuz bi qurbatin, begitu juga dengan melafazkan kalimah yang menunjukkan kepada taqarrub kepada Allah, batal juga. Selain daripada zikir dan juga ayat Quran, semuanya batal. Zikir, doa dan ayat Quran, itu sahaja yang boleh dalam solat. Kalau selain daripada itu, semua batal. Termasuklah kata-kata taqarrub, contoh nazar dan itaq, kanazrin wa itaq, bila ta'liqin wa khitab, tanpa ada kait dengan apa-apa dan tidak ada khitab di dalamnya. Dia semata-mata nazar dan juga itaq. Kalau ada ayat Quran tu ada kalimah nazar dalam tu, tak apa, khitab kan, tapi nazar semata-mata, batal. Contohnya dia solat lepas asar, maka orang pun usah-usah solat apa ni lepas asar. Jadi bila dia perasan orang berkata-kata, dia pun bercakap, bersuara dalam solat tu, nazar. Kalau nak bagi tahu kat orang dia solat nazar, bolehlah solat nazar lepas asar, tapi batal lah solat dia, kan. Ataupun dia nak bebaskan hamba dalam solat, yang tengah solat, dia nak bebaskan hamba tu,
hamba ada dekat dia, dia cakap dalam solat tu itak, artinya bebaslah hamba tu, tapi masalah solat dia batal. Walau kana an-natiqu bidzalika mukrah, sekalipun yang mengucapkan kata-kata tu dia dipaksa mukrah, dipaksa. Contohnya macam mana? Orang cari dia solat pula lepas asar, solat nazar. Sebab lepas asar mana boleh solat kan, tapi dia solat juga sebab ada orang cari minta hutang kan. Jadi orang pun ugut dia, engkau baik begitu, engkau semayang apa ni, semayang dah lama-lama ni, aku tunggu engkau ni, kau tak beritahu aku ketuk kepala kau. Jadi dia takut, maka dia pun kata nazar, dia jawab soalan orang kan, sebab dia takut kena ketuk, terpaksa lah kan, batal juga, walaupun terpaksa, batal. Linadaratil ikrah fiha, sebab nadir, jarang orang paksa orang dalam solat ni, jarang sangat berlaku kan. Jadi dalam kaedah kata an-nadir kal adam, kalau jarang berlaku ibarat dia tak ada lah, tak pernah berlaku lah. Wa syartu fil ikhtiyar, dan syarat pada al-ikhtiyar al-amdu, syaratnya pada orang yang orang biasa lah, orang biasa ni fil ikhtiyar, orang biasa ialah dia sengaja mengucapkan berkata-kata tadi. Lawan ikhtiyar ialah kalau dia uzur ataupun dia nisyan, lupa. Jadi orang biasa kalau dia cakap dengan sengaja ma'al ilmi bi tahrimihi, dia sedang dia tahu tak boleh cakap haram, wa annahu fi salat, dan dia tahu dia tu dalam solat, dia tak lupa pun, tapi sengaja, amdu, batal. Fala tabtulu biqalili kalamin nasiyan lis salah, tidak batal dengan sedikit berkata-kata dalam keadaan lupa, dalam keadaan lupa dia sedang solat, tak batal lah, tak batal kalau dia lupa, dia terlupa dia solat kan. Contoh dia tengah solat berangan-angan, berkhayal, dia tak sedar dia solat kan, maka dia teringat ada benda hilang, kan, tadi cari penat lah, tak jumpa, tengah solat dia teringat, maka dia kata oh ya, kan, tak batal lah, sebab dia terlupa, dia solat penuh khayal, itu tak batal, walaupun solatnya tak ada mutu, tak ada nilai, tapi tak batal lah, sebab dia terlupa. Aw sabaqa ilaihi lisanuhu, ataupun mendahului kepadanya oleh lidahnya, artinya apa, melatah, jadi tak sedar lidah tu tersyasul-syasul, pecut-pecut, jadi tak batal, sebab out of control. Au jahila tahrimuhu fiha, ataupun dia tidak mengetahui akan haram berkata-kata padanya. Wa in alima tahrima jinsil kalam fiha, sekalipun dia mengetahui jenis kalam tertentu yang boleh membatalkan solat, tapi dia tak tahulah semua kalam tu boleh batal, dia ingat ada kalam tertentu je yang batal. Jadi jika tak tahu ada semua kalam batal, dia ingat sebahagian kalam je yang batal. Contoh sahabat yang baru masuk Islam, kisah kita pernah cerita dulu tu, bila dia tengah solat tu, kawan dia bersin, maka dia yarhamkallah, jadi sahabat lain bagi isyarat supaya dia diam, jadi dia pun bising kan, bersungut dia, mengapa kau suruh aku diam, sedangkan Nabi ajar mendoakan orang bersin. Kemudian sahabat lain semua suruh dia diam juga, maka dia pun bersungut seorang dan dia diam. Jadi itu baru masuk Islam, maka dimaafkanlah, dimaafkan, sebab wa qaruba islamuhu, baru dia masuk Islam, maka dia jahil lagi, dia ingat doa tu boleh, rupa tak boleh juga. Ya rahmatullah, dia bukan niat zikir, dia niat berdoa kepada orang bersin, tak boleh lah,
Kalau niat doa untuk dalam solat tu tak apalah kan. Tapi dalam konteks untuk berkata-kata, lepas tu bercakap lah tu, mengapa orang marah aku, kan? Mengapa orang jeling aku, tak boleh lah. Au ba'uda anil ulama, ataupun dia jauh daripada ulama, dia duduk dalam hutan, dah baru masuk Islam, tak ada tempat belajar. Macam di dulu kisahnya seperti di Papua kan. Jadi baru masuk Islam, duduk tengah hutan. Jadi alhamdulillah nak juga beramal dengan Islam, dengan agama. Jadi kesilapan-kesilapannya semua dimaafkan. Bi khilafi man ba'da islamuhu, berbeza kalau dia dah lama masuk Islam, wa qaruba min al ulama, dan dekat dengan ulama, itu tak boleh dimaafkan. Li tafsirihi bi tarkil ta'allum, sebab dia cuai, lalai dengan cara meninggalkan belajar. Wa tanahnu wa dhahak wal buka, dan berdehem dan ketawa dan menangis, nangis dengan anin ke, dengan tidak anin ke, nangis, nangis batal. Walau min khaufi al-akhirah, sekalipun dia menangis kerana takutkan akhirah, batal. Wal anin, anin kan, anin tu tu anin ada bunyi apa, bunyi nangis itu. Takwah, mengerang. Wan nafakh, menghembus, semua tu batal. Nafakh tu minal fam au al anf, sama ada hembus tu daripada mulut ataupun daripada hidung. In zahara bi wahidin min zalika harfan, jika muncul daripada yang dimakan itu dua huruf, sama ada anin tu dua huruf, takwah dua huruf, ataupun mengembus tadi tu dua huruf, batalat salatuhu, batal. Wa illa fala, kalau kurang daripada dua huruf tidak batal. Walau sallama imamuhu fasallama ma'ahu. Cerita baru, kalaulah dia ikut imam, imam bagi salam, dia pun bagi salam. Imam baru satu kali bagi salam, dia pun ikut sama. Patut imam bagi salam dua kali baru dia bagi salam, tapi imam bagi salam pertama, dia pun bagi salam pertama. Summa sallamal imamu sanian, kemudian imam bagi salam kedua. Imam setelah bagi salam kedua. Faqala lahu makmum, kemudian makmum cakap dia. Makmum tu baru satu kali salam, cakap dia, qad sallamta qabla hadha, imam kau dah bagi salam lah tadi, kan? Yalah, dua kali imam okeylah. Yang dia tu baru satu kali dah bercakap. Macam mana tu? Faqala, kemudian imam kata, kuntu nasiyan, aku lupa lah. Imam tak boleh cakap kuntu nasiyan, sebab dia dah bagi dua salam. Maka lam tabtul solatu wahidin minhuma, tidak batal solat setiap orang daripada mereka. Imam tak batal, makmum tak batal, sebab imam dah bagi salam pertama, habislah solat dia. Makmum bagi salam pertama, habis juga solatnya. Cumanya imam dia dapat sunat ab'ad, iaitulah bagi salam yang kedua. Makmum tak dapat solat ab'ad, dah batal solat dia, kan? Sebab dia tak salam yang kedua dah bercakap, kan? Tapi sahlah solatnya tu, sebabnya dia dah bagi salam yang pertama tu yang wajib. Sahlah solat dia, cuma tak dapat dia solat sunat ab'ad. Jadi wa yusallimul makmum, walaupun makmum tu tadi dah bercakap, tapi dia kena bagi salam juga yang kali kedua, kan? Kemudian wa yundabu lahu sujudus sahwi, dan disunatkan bagi makmum itu sujud sahwi. Ini salah je ni, sahwi ni bukan suhud, sahwi. Jadi oleh kerana makmum itu tidak bagi salam yang kedua, sedangkan salam yang kedua tu sunat ab'ad, maka sujud sahwi aja selepas
bagi salam yang kedua. Dia bagi salam kedua, sujud sahwi. Li'annahu takallama ba'da inqita'il qudwah. Sebab makmum ni dia bercakap selepas putus hubungan antara imam dengan makmum. Bagi salam pertama, okeylah. Masih ada kedua. Bila imam dah bagi salam kedua, habislah kedua dia. Imam dengan makmum dah habislah. Cumanya kalau makmum tu belum membatalkan solatnya selepas salam pertama, masih ada keduanya sebab dia belum salam kedua. Tapi bila dia dah bercakap-cakap, putuslah kedua dia. Sebab dia salam pertama dapat, salam kedua dia dah tak boleh lagi sebab dah batal solat dia kan. Batal apa? Tak batal lah, sebab dia dah sah dah solatnya. Cumanya dah terputus kedua. Dia punya ikatan makmum dengan imam. Okey, habis. Walau sallamal musalli, kalaulah orang yang dalam solat itu bagi salam min isnataini, pada rakaat kedua. Dia ingat dia dah 3 rakaat ke maghrib ataupun 4 rakaat ke isyak, zuhur, asar. Zannan kamala salatihi, dia menyangka dia dah cukup solatnya, cukup dah 3 rakaat ke 4 rakaat ke. Rupanya dia baru 2, dia bagi salam pada rakaat kedua. Maka hukumnya kal jahil, seperti orang yang jahil, orang yang tak tahu kan. Kama zakarahu ar-Rafi'i fi kitabis siyam, seperti mana yang disebut oleh Imam Rafi'i dalam kitab puasa. Orang yang makan siang hari bulan puasa dalam keadaan lupa kan, lupa tu dihukumkan orang jahil, maka sah puasanya. Samalah macam orang yang bagi salam pada rakaat kedua dalam keadaan dia lupa, maka sah juga solatnya. Kalau lepas salam dia teringat, dia sambung je, dia tak payah bagi takbir semula, buat semula, tak payah, dia sambung je. Kalau dia selepas salam tu dia bercakap sedikit, cakap sedikit. Wa ammal kasir min zalika fa innahu la yu'zar lahu fihi. Adapun kalau dia bercakap tu banyak, kasir, min zalika dalam kata-katanya, fa innahu dalam kalamnya, maka ia tidak diberikan keuzuran. Lepas bagi salam tu 2 rakaat, baru 2 rakaat dia dah bagi salam, kemudian dia cakap banyak, kongkeng, baru teringat, maka itu dikira batal lah solatnya, tak boleh disambung lagi dah. Kalau dia kata Assalamualaikum, kemudian astagfirullah, kemudian dia tanya kawan dia, kaifanuka, bertarap kan, maka dia ingat baru 2 rakaat, dia boleh sambung. Tapi kalau dia cakap banyak, batal, tak dikira solatnya tadi tu, li'annahu yaqta'u nuzum as-salah, dia memutuskan peraturan solat itu, dia putuskan peraturan solat tu. Sepatutnya tak boleh selang-selang, ni dah boleh pula rehat-rehat tengah tu. Jadi bila dah panjang dia punya putus tu, maka terputuslah dia punya aturan solat dia. Wal qalil yuhtamal, manakala kalau bercakap sedikit itu ada beberapa kemungkinan, liqillatihi, sebab sedikitnya kata-kata tu dan sedikitnya waktu dia dia terlupa tadi kan. Maka boleh diihtimalkan lagi lah, boleh dikira lagi lah solatnya itu. Li'anna sabaq wan nisyan fil kasir nadirun, kerana sabaq lisan ni, kerana kalau dia melatah dan juga terlupa dengan kata-kata yang banyak cakap tu, kokeng kan, panjang cakap dia tu,
itu nadir, jarang sangat berlaku. Dan perkara yang nadir itu kalau adam seperti seolah-olahnya dia tak ada berlaku. Baik. Wal farqu baina hadza wa baina shaum, perbezaan antara solat cakap banyak dengan puasa makan banyak. Haitsu la yabtulu bil aklil katsir, sekira-kira kalau puasa makan banyak waktu siang hari tak batal, tapi solat cakap banyak batal. Beza dia apa? Alal asah annal musalli mutalabbisun bihayatin muzakkiratin lis-salah. Di mana menurut qaul yang asah, bezanya ialah orang yang solat itu dia duduk dalam keadaan yang memang mengingatkan dia tentang solat. Contohnya dia berdiri, jadi takkanlah dia lupa langsung. Kalau lupa kejap-kejap tak apa, tapi kalau lupa lama ni, sedangkan dia ada baca itu ni baca lagi, kalau lama lupa tu tak dapat diterima. Yub'adu ma'aha an-nisyan, maka terjauhlah kalau dalam keadaan solat tu dia boleh lupa yang panjang kan. Bi khilafis shaim, berbeza keadaan kalau orang berpuasa. Jadi orang puasa keadaannya macam orang biasa lah, cuma dia tak makan je. Jadi dalam aktiviti seperti biasanya tu, kalau dia terlupa dia tu sedang puasa, maka dia pun makan, dah kenyang baru dia teringat, dah sejam baru teringat kan. Jadi itu masih boleh diterima sebab puasa tu panjang. Kemudiannya dia berpuasa dalam keadaan aktiviti hariannya sama seperti di luar puasa. Berbeza solat dia masuk dalam solat semuanya haram, kecuali apa yang berkaitan dengan solat sahaja. Itulah bezanya. Cakap banyak dalam solat, makan banyak dalam puasa. Wallahu ta'ala alam. Akan datang al-qawlu fi hukmi tanahnuh, perbicaraan tentang hukum berdeham. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.